Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak murid yang cikgu sayang. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu sentiasa sihat dan sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Taala. Jadi hari ini kita nak sambung PDPR Bahasa Melayu tahun 2 bersama dengan Cikgu Mun. Jadi tema kita pada hari ini masih sama seperti minggu lepas, iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Topik kita pada hari ini ialah Ayahku Guru. Jadi standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.1.2, mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap suruhan. Baik murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 7. Tajuk kita pada hari ini ialah Ayahku Guru. Jadi kalau kamu perhatikan gambar yang diberikan ini, yang pertama gambar guru yang sedang mengajar di hadapan kelas. Gambar yang kedua pula ialah gambar guru-guru dan anak murid sedang menaiki bot, dan gambar yang ketiga ialah gambar rumah guru. Jom kita baca sama-sama dialog antara Hasan dan kawan-kawannya. Alice, sila lihat tayangan slide ini. Baiklah Hasan, siapakah beliau? Beliau ialah ayah saya. Gambar itu diambil semasa beliau bertugas di Sarawak. Jadi gambar yang ditunjukkan ini ialah gambar ayah Hasan sewaktu beliau bertugas di Sarawak. Okey, untuk pengetahuan kamu, di Sarawak kawasannya sangat luas. Ada kawasan yang kita panggil sebagai pedalaman. Kawasan pedalaman ni dia tak boleh capai dengan kenderaan darat, macam kereta, motosikal, tak boleh. Dia perlu melalui jalan air, seperti menggunakan bot yang ditunjukkan dalam gambar ni. Jadi kemudahan yang anak-anak murid kat sana dapat memang sangat terhad. Nak pergi sekolah terpaksa berjalan kaki dalam tempoh masa yang panjang, memang agak sukar untuk ke sekolah. Okey, kita sambung lagi. Oh begitu, Hasan minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Okey, berdasarkan slide yang kedua ni ayah saya terpaksa menaiki apa ni? Menaiki bot untuk sampai ke sekolah. Okey. Jadi beliau ke sekolah bersama dengan anak muridnya. Okey, kita tengok jawapan yang cikgu dah sediakan. Ayah saya terpaksa menaiki bot untuk pergi ke sekolah. Beliau ke sekolah bersama anak muridnya. Kita gunakan kata ganti nama diri beliau supaya kedudukan orang tu maknanya lebih tinggi, guru kan. Kalau kawan-kawan kamu kita panggil dia je. Tapi kalau orang yang lebih tua daripada kamu, yang ada jawatan yang lebih kedudukannya lebih tinggi, kita gunakan beliau. Okey. Seterusnya, hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Okey, jadi berdasarkan gambar yang ketiga, ayah Hasan ni dia tinggal kat mana? Ayah Hasan tinggal di rumah guru yang disediakan oleh pihak kerajaan. Macam yang cikgu sediakan jawapan ni. Ayah saya tinggal di rumah guru yang disediakan oleh pihak kerajaan. Okey, jadi Hasan dah berikan respon terhadap soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakannya. Kalau kamu perhatikan tadi, dia memberikan respon terhadap ayat suruhan kan. Mana satu ayat suruhan kalau kamu nampak dalam dialog ni? Okey, yang pertama kalau kamu tengok dialog kawan Hasan yang nombor 2 ni, dia kata, oh begitu, Hasan minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Perkataan minta. Nampak kan? Perkataan minta. Ini ialah ayat suruhan. Dia minta tolong Hasan cerita tentang gambar yang kedua tadi. Okey.
Cikgu highlightkan dulu perkataan minta ni ya. Okey. Yang seterusnya, kalau perhatikan dialog kawan Hasan yang ketiga, dia kata, hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Jadi inilah ayat suruhan, tidak menggunakan kata tanya. Dia menggunakan perkataan minta, harap ataupun tolong. Kan? Ayatnya lebih sopan. Okey. Seterusnya, baik murid-murid, untuk meningkatkan kefahaman kamu dalam memberikan respons terhadap suruhan, kamu perlu membuat latihan pada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 9. Jom kita bincang sama-sama. Okey, tajuk pada buku aktiviti ini ialah baiknya polis trafik. Okey, sekarang kita tengok dulu gambar, kita perhatikan dulu gambar. Okey, gambar yang pertama ni, polis trafik sedang bertugas mengawal lalu lintas di jalan raya. Kan? Okey, gambar yang kedua ni, kalau kamu tengok, polis trafik sedang membantu pengguna jalan raya yang menghadapi kesukaran semasa di jalan raya, seperti kereta yang rosak. Okey, dan gambar yang ketiga pula, walaupun hujan turun dengan lebat, tetapi polis trafik masih lagi menjalankan tanggungjawab mengawal lalu lintas supaya lebih lancar. Okey, sekarang kita tengok dialog antara Siok Ling dan Rizan. Okey, Siok Ling, Rizan, siapakah itu? Rizan jawab, itu polis trafik. Mereka buat apa? Mereka bertugas untuk mengawal lalu lintas di jalan raya. Okey, mereka bertugas untuk mengawal lalu lintas di jalan raya. Okey, kalau kamu perhatikan, Siok Ling, ayat Siok Ling ni tadi, Rizan, siapakah itu? Ini ayat tanya sebab dia menggunakan kata tanya siapakah, dan pada akhir ayat ni ada tanda soal. Ini ialah ayat tanya, bukan ayat suruhan. Okey? Okey, sekarang seterusnya kita tengok dialog yang seterusnya. Rizal, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Okey. Sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu apa? Membantu siapa? Membantu pengguna jalan raya yang berada dalam kesusahan seperti kereta rosak. Okey. Kalau tengok dialog dekat sini, okey, dia kata, Rizal, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Tolong. Nampak tolong ni kan? Tolong ni ialah ayat suruhan. Dan pada akhir ayat tak ada pun kata tanya. Okey, jelas Ayat suruhan kita guna apa tadi? Minta, harap, berikan penerangan ataupun tolong. Okey, jelaskan. Okey, sekarang kita tengok pula dialog Kok Bun. Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik. Sekali lagi kita jumpa ayat suruhan menggunakan perkataan minta. Inilah ayat suruhan. Okey. Jadi Rizan bagi tahu apa? Mereka sanggup bertugas di dalam hujan untuk memastikan lalu lintas sentiasa lancar. Okey, jadi Kok Bun ucapkan, terima kasih Rizan, kamu memang bijak. Ya, kamu memang bijak. Terima kasih Rizan. Jadi Rizan pun jawab sama-sama. Jadi cikgu harap penerangan cikgu jelas. Tak ada masalah untuk kamu tulis ayat. Kamu dapat bezakan ayat tanya tadi dan juga ayat suruhan. Ayat tanya dia ada kata tanya, siapa, di manakah, bilakah, kan? Apakah, dan pada akhir ayat ada tanda soal. Itu ayat tanya. Tapi kalau ayat suruhan, dia gunakan perkataan tolong, minta. Itu ialah ayat
suruhan. Jadi, cikgu harap kamu dapat buat tugasan ni. Tugasan ni sangat mudah, kan? Jadi, cikgu ucapkan selamat membuat tugasan. Semoga kamu semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Kekal selamat dan terima kasih mengikuti PDPR Bahasa Melayu dengan Cikgu Mun. Bye. Assalamualaikum.